Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Meja Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz daripada Sel Agama Markas Tentera Darat. InsyaAllah, pertemuan kita pada kali ini kita akan berbicara berkenaan dengan satu buku yang cukup cantik dan indah, mudah difahami dan mudah untuk kita mempelajarinya secara teori dan praktikal, insyaAllah. Bersama dengan saya, iaitu Nota Ringkasan Asas Tajwid Al-Quran Ressam Osmani, riwayat Hafsun an Asim. Satu slogan iaitu kuasai ilmu tajwid dengan mudah, seronoknya cinta Al-Quran, yang dikeluarkan oleh Fatihah Learning Center. InsyaAllah kita akan teruskan pada pertemuan yang akan datang. Pengertian ilmu tajwid dari sudut bahasa iaitu mempelelokkan ataupun memperindahkan bacaan. Itu dari sudut bahasa. Adapun dari sudut istilah, berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan hak sifat-sifat yang dimiliki setiap huruf tersebut. Secara tidak langsung, ringkasannya, ilmu tajwid adalah satu ilmu tentang cara membaca Al-Quran dengan baik dan betul. Tujuan mempelajari ilmu tajwid, kita kena ingat, tujuannya ialah supaya membantu di dalam pembacaan Al-Quran kita secara fasih dan betul dan lancar, serta dapat memelihara lidah dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Adapun hukum mempelajari ilmu tajwid, hukumnya adalah fardu kifayah. Tetapi kena ingat, hukum membaca Al-Quran berserta tajwid, hukumnya adalah fardu ain. Bermaksud tidak mesti membaca Al-Quran bertepatan dengan tajwidnya. Benarlah kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu an-nas. Sebaik-baik di kalangan kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya kepada manusia yang lain. Inilah sebaik-baik manusia. Mudah-mudahan keberadaan kita mempelajari ilmu tajwid secara teori dan praktikalnya bersama dengan saya, mudah-mudahan dimanfaatkan di dalam kehidupan kita, insya-Allah. Kesalahan-kesalahan di dalam pembacaan Al-Quran terbagi kepada dua. Yang pertama iaitu kesalahan jali, dan yang kedua kesalahan khafi. Apa maksud kesalahan jali? Kesalahan jali berlaku apabila terdapat kesalahan pada sebutan huruf dan perubahan pada tanda baris. Baris bertukar, huruf salah. Ini satu kesalahan yang besar, kesalahan yang nyata. Jali itu maksudnya kesalahan yang nyata. Maka sama ada membawa kepada perubahan makna ataupun tidak. Kesalahan ini dihukumkan haram dan berdosa kepada si pembaca Al-Quran. Itu bermaksud kesalahan jali. Adapun kesalahan yang kedua iaitu kesalahan khafi. Khafi ini maksudnya dalam keadaan tersembunyi. Contohnya, kita tertinggal dengung, tak menjadi kesalahan. Yang kedua, kesalahan kepada qadar harakat. Daripada sepatutnya kita baca 4 harakat, kita baca 3 saja. Daripada 6 harakat sepatutnya kita baca 5 saja. Jadi kesalahan ini tidak berubah kepada makna, tetapi dia juga menjadi satu kesalahan. Tetapi kesalahan ini tidak membatalkan solat, sebab kesalahannya adalah kesalahan khafi. Berbeza dengan kesalahan jali tadi, boleh membatalkan solat, boleh membatalkan pembacaan Al-Quran kita sehingga menjadi satu kesalahan yang besar. Maka dia akan berubah makna dan dia akan berubah maksud yang sebenar daripada Al-Quran. Tingkatan bacaan Al-Quran terbagi kepada 4 seperti berikut. Yang pertama, At-Tahqiq. Apa maksud At-Tahqiq? Iaitu merupakan bacaan tingkatan yang paling lambat dan perlahan. Kebanyakannya kepada orang yang baru mula berjinak-jinak mempelajari bacaan Al-Quran. Jadi dia perlukan bacaan yang begitu teliti. Contohnya dia baca Allazina amanu wa amilus solihat. Itu namanya tahqiq, sesuai kepada orang yang di level asas pembacaan Al-Quran. Adapun tartil,
iaitu artinya membaca Al-Quran dengan perlahan dan tenang. Setiap huruf dilafazkan satu persatu dengan jelas. Hurufnya dilafazkan dengan jelas, kemudian sifatnya serta terpelihara ukuran panjang dan pendeknya, dan berusaha untuk memahami maknanya. Membaca dengan tertib lebih baik dan lebih diutamakan. Contoh dia baca, Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Itu tartil bacaan itu. Adapun yang ketiga iaitu tadwir. Tadwir ialah tingkatan berada pada pertengahan secara tartil dan hadap. Laju pun tak, lambat pun tak. Dia pertengahan, sedang-sedang aja. Dalam keadaan ini, dia dikenal dengan bacaan yang sederhana, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu perlahan. Kebiasaannya dibaca dalam solat oleh imam. Imam selalu baca. Contohnya kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak laju sangat, tak slow sangat, tak perlahan sangat. Jadi sedang-sedang aja. Adapun yang keempat iaitu bacaan yang bernama hadar. Apa maksud al-hadar? Adalah tingkatan bacaan Al-Quran yang paling cepat. Ini kebanyakan dibaca oleh golongan-golongan penghafaz Al-Quran. Dia baca laju supaya mudah untuk dikhatamkan Al-Quran, cepat untuk dikhatamkan Al-Quran, mudah untuk diulanginya, untuk dikhatamkan Al-Quran beberapa kali di dalam kehidupannya. Contoh bacaannya, wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Laju kan? Ini kebiasaannya dibaca oleh para hufaz Al-Quran, hafiz-hafiz Quran, membaca dengan kadar al-hadar. Level pembacaannya dinamakan al-hadar. Seterusnya, makhraj huruf, iaitu tempat keluarnya huruf. Ianya terbagi kepada 5. Yang pertama, al-halaq. Yang kedua, al-lisan. Yang ketiga, al-syafatain. Yang keempat, al-jawf. Yang kelima, al-khashum. Apakah itu al-halaq? Al-halaq ialah, kita boleh katakan dalam bahasa Melayu, halqum, yang keluar daripada kerengkung. Contohnya seperti yang tertera di buku. Tuan-tuan boleh rujuk, perempuan boleh rujuk di dalam buku yang disediakan. Iaitu antaranya hurufnya ada 6. Iaitu ar-hin kha'ahu. Ataupun dibahagikan kepada 3. Daripada 6 tersebut terbagi pada 3. Iaitu hamzah dengan ha. Dia dipangkal kerengkung. Contohnya a. Contohnya a. Adapun huruf yang kedua, ha, dalam sikit ya. Yang kedua iaitu a, dalam sikit. Tadi pangkal, ni dalam sikit, iaitu di tengah kerengkung. A, ha. Adapun yang ketiga, ro, kho. Ini di hujung kerengkung. Adapun yang kedua iaitu al-lisan. Apa maksud lisan? Iaitu lidah. Terdapat 18 huruf daripada lidah tersebut. Antaranya iaitu ta, da, to, sa. Semuanya ada 18 huruf daripada huruf-huruf yang keluar daripada lisan, iaitu daripada lidah. Iaitu pangkal lidah berhampiran dengan kerengkung menyentuh bahagian anak tekak, iaitu qa, atas sikit. Adapun yang kedua iaitu B, pangkal lidah menyentuh ke langit belakang, iaitu ka, ka. Adapun C, tengah lidah ditekan ke langit atas, iaitu sya, iaitu ja, ya. Adapun yang keempat, tepi atau sisi lidah kiri atau kanan dirapatkan pada gigi geraham atas bahagian dalam bo, dalam sikit, tarik daripada dalam bo.
hujung lidah ditekan ke gusi di atas gigi dengan hadapannya. Contohnya la, la. Adapun F, hujung lidah ditekan ke langit depan, sedikit ke belakang daripada makhraj huruf lam. Contohnya na, na, na. Adapun G, hujung lidah diangkat ke langit atas serta dilengkangkan hingga terlihat lidah bahagian belakang, iaitu ra. Ra, macam tu. Adapun H, hujung lidah diletakkan ke belakang gigi depan bahagian bawah. So, za, sa, begitu. Adapun I, hujung lidah ditekan ke pangkal gigi depan bahagian atas. Contohnya ta, to, da, semua bahagian hadapan. Adapun J, hujung lidah dikeluarkan sedikit dan ditekan di hujung gigi depan bahagian atas. Contohnya za, keluar lidah sikit. Za, sa, zo, keluarkan sikit. Adapun yang ketiga, syafatain. Apa maksud syafatain? Iaitu dua bibir. Dua bibir kita ni, syafatain. Kalau satu, syafah. Kalau dua, syafatain. Ianya bermaksud bibir mulut. Terdapat 4 huruf syafatain, iaitu ba, ma, wa, fa. Semua main depan, kan? Ba, ma, wa, fa. Begitu. Adapun yang keempat, iaitu namanya al-jauf. Al-jauf itu apa bermaksud? Bermaksud makhraj huruf ini merupakan makhraj khusus bagi huruf-huruf mat, iaitu alif, waw dan ya. Huruf mat ada 3, alif, waw dan ya. Ini huruf mat. Ingat betul-betul, alif, waw dan ya. Ataupun kita sebut awi. Awi dah senang, Adapun yang kelima, dari sudut makharijul huruf, tempat keluar huruf, iaitu al-khashum. Al-khashum ini iaitu rongga hidung. Khashum ni yang dengung tu. Itu namanya al-khashum. Sautun yakhruju minal khashum. Suara yang keluar daripada rongga hidung. Dia ada huruf apa? Huruf-huruf yang dengung. Apanya? Antaranya huruf-huruf yang dengung itu berlaku pada huruf mim dan huruf nun yang berbaris mati dan syaddah. Syaddah ni maksudnya apa? Sabdu. Jadi dua huruf ni, nun atau mim yang bertanda sabdu, mesti suara itu keluar daripada hidung, rongga hidung. Contohnya anna, ashhadu anna. Macam tu. Dia jangan ashhadu anna, tak mau. Dia mesti vibrate. Dia mesti ada gegaran dia, getaran dia tu. Contohnya innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Itu nun, Adapun mim, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kita rasa ni gegaran pada rongga hidung kita. Maka itulah dinamakan makhraj daripada khashum, rongga hidung. Okey? Mari kita baca bersama seperti yang tertera. A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Ma, I, An, Ani, A. Cuba. Alhamdulillah. Yang kedua, baris yang kedua. Babi, bu, bab, bu, bam, bani, babna, minal, mubni, mabi, bam, bani, ba. Begitulah pada ayat-ayat, pada kalimah-kalimah yang seterusnya dengan kaedah bacaannya yang sedemikian. Setinggalkan untuk latihan tuan-tuan dan perempuan sekalian. Dari sudut makhraj daripada lidah ataupun syafatain.
Kita tengok pada huruf fa. Fa fi fu baf fu fan fani faf na minal muf ni ma fi fan fani fa. Okey. Kita masuk di dalam bab mengenali huruf alif lam makrifah. Ianya terbagi kepada dua. Yang pertama alif lam qamariyah dan yang kedua alif lam syamsiyah. Yang pertama alif lam qamariyah, iaitu dinyatakan dengan jelas alif lam ataupun al. Kalau dalam Al-Quran kita tengok Al-Baqarah, itu alif lam qamariyah. Kalau disebut Asy-Syamsu, Asy-Syamsu ada sabdu, itu alif lam syamsiyah. Senang saja kita nak kenal. Tanda mati alif lam qamariyah. Kalau ada sabdu alif lam tersebut, kemudian ada sabdu ataupun ada syiddah, itu alif lam syamsiyah. Jadi contoh alif lam qamariyah: al-insan, al-jin, al-bakharah, al-jannah. Adapun alif lam syamsiyah, tengok pada alif lam tersebut ada diletakkan sabdu di atasnya. Contohnya an-nas, ar-rahman, at-tariq. Kemudian al-zalzalah, ada sabdu alif lam syamsiyah. Tidak ada sabdu, ada mati saja alif lam qamariyah. Begitu. Seterusnya kita kembali kepada hukum nun mati dan tanwin. Ianya terbagi kepada 5, iaitu hukum yang pertama namanya izhar halqi. Sebut elok-elok, izhar halqi. Hurufnya terbagi kepada 6 huruf, seperti mana yang tertera di dalam buku catatan tuan-tuan dan perempuan sekalian. Maka boleh tengok dan rujuk pada muka surat yang ke-11, iaitu hukum yang pertama izhar, bermaksud terang, nyata dan jelas. Tak boleh dengung, dia mesti terang, nyata dan jelas. Ia berlaku apabila nun mati ataupun tanwin bertemu salah satu di antara huruf-huruf yang 6 tersebut. Sama ada huruf a, ha, ain, ghin, kha, hamzah. Jadi ini namanya huruf-huruf izhar halqi. Contohnya kita baca an'amta, ataupun kita baca man amana. Man amana mesti jelas. Dia tak boleh man amana, sedapnya baca tetapi salah. Adapun hukum yang kedua, hukumnya diberi nama idgham bila gunnah. Apa maksud idgham? Idgham itu bermaksud idkhal. Apa maksud idkhal? Memasukkan. Bila, maksudnya apa bila? Dengan tidak. Gunnah, dengung. Maknanya apa? Memasukkan tanpa dengung pada bacaan tersebut. Ianya tertakluk kepada 2 huruf, iaitu lam dan ra. Contohnya apa? Ar-ra'ahu istaghna min ladun. Dia tak boleh baca min ladun. Yang itu dengung. Tak mau. Kita nak masuk tetapi tanpa dengung. Contohnya ar-ra'ahu istaghna min ladun ghafurur rahim. Okey, itu antara kaedah pembacaan hukum idgham bila gunnah. Adapun hukum yang ketiga di dalam hukum bacaan nun mati dan tanwin, namanya idgham ma'al gunnah. Memasukkan beserta dengan dengung. Contohnya kita baca, dia mempunyai 4 huruf. Huruf ya, huruf waw, mim dan nun. Maka ianya seperti contoh yang akan kita sebutkan. Cuba tengok contohnya. Contohnya kita baca ayyusala. Masuk ah? Masuk beserta dengan dengung. Jangan tak dengung, mesti dengung. Ayyusala. Tengok contoh seperti yang di bawah. Miwaqa. Jadi mim maqamin, semuanya itu memasukkan beserta dengan dengung.
Penambahan daripada hukum idgham tadi dengan 4 huruf tadi, ya, waw, min, nun, ada satu pembahagian hukum lagi dinamakan izhar mutlak. Walaupun nun mati bertemu dengan ya, tetapi tak boleh didengung. Dengan sebab dalam Al-Quran mengikut Resam Osmani, di dalam pembacaan riwayat Hafsun an Asim, pada 4 tempat tidak boleh sama sekali kita dengung, walaupun dari sudut fikiran kita dan ilmu kita ia adalah hukum idgham al-ghunnah, tetapi dia tidak boleh dengung pada 4 tempat ini. Yang pertama, ad-dunya, tak boleh baca dunya, tak boleh. Yang kedua, bunyan, nun mati betul dengan ya, tetapi tak boleh dengung. Adapun yang ketiga, sinwan. Yang keempat, qinwan. Jadi bacaan dia dinamakan sebagai izhar mutlaq. Adapun yang keempat, hukum nun mati dan tanwin, iaitu namanya hukum iqlab. Hukum iqlab ini satu huruf saja, iaitu huruf ba. Apa maksud iqlab? Iaitu membalikkan atau menggantikan. Contohnya, la yubadhanna ataupun la nasfa'an bin nasiyah, huruf ba. Cuba tengok mulut saya. La nasfa'an bin nasiyah. Dalam keadaan tersebut, itu cara bacaan dan kaedah pembacaan hukum dalam hukum tajwid, namanya iqlab. Adapun hukum yang terakhir di dalam hukum nun mati dan tanwin ini namanya ikhfa haqiqi. Dia mempunyai sebanyak 15 huruf seperti yang ada pada nota tuan-tuan dan perempuan sekalian. Boleh rujuk. Contohnya, apa maksud ikhfa? Ikhfa bermaksud sembunyi, samar ataupun tidak jelas. Tetapi dengung masih ada. Dia kadar dengungnya sebanyak 2 harakat. Contohnya, an salatihim indallah samanan qalila. Okay, itu cara pembacaan ikhfa hakiki, disembunyikan. Dalam keadaan tersebut, kita dengung sebanyak 2 harakat. Kita kembali kepada hukum mim mati. Hukum mim mati terbagi kepada 3. Yang pertama, hukum dinamakan izhar syafawi. Dan yang kedua, ikhfa syafawi. Dan yang ketiga, idgham mislain saghir. Seperti mana yang tertera dalam buku tuan-tuan dan perempuan sekalian. Yang pertama, kita tengok hukum idgham mislain saghir. Hukum ini melibatkan hukum mim mati bertemu dengan huruf mim saja. Dia tidak ada huruf yang banyak kecuali mim saja. Mim mati bertemu dengan mim, hukumnya idgham mithlain saghir. Hukum bacaannya 2 harakat, dengung 2 harakat. Contoh bacaannya, wa hum muhtadun ba'dukum maghfirah. Okey, itu hukum idgham mithlain saghir. Adapun hukum yang kedua di dalam hukum mim mati, iaitu namanya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi, dia melibatkan hukum mim mati bertemu dengan huruf ba. Contohnya, alaikum biwakil, alaikum biwakil, ilaihim bihadiyah. Maka ianya bermaksud bibir mulut kita. Jadi begitu keadaan hukum yang dinamakan ikhfa syafawi. Adapun hukum yang terakhir dalam hukum mim mati, namanya diberi izhar syafawi. Izhar syafawi ini, dalam keadaan tersebut, izhar bermaksud jelas ataupun nyata, ataupun kita boleh katakan terang. Syafawi bermaksud bibir mulut. Ianya berlaku apabila mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain daripada huruf mim dan ba. Tadi kita sebut kan? Kita sebut ikhfa syafawi, idgham mislain saghir. Selain daripada mim dan ba itu, semuanya huruf izhar syafawi. Maka ianya perlu dibaca dengan terang, nyata dan jelas. Apabila mim mati bertemu salah satu huruf selain daripada huruf mim dan ba. Ingat begitu. Maka contohnya boleh kita bacakan seperti
fa innahum ajruhum, mim mati bertemu dengan alif. Adapun yang lain, fa innahum ghairu malumin. Itu nampak. Ini semua contoh-contoh izhar syafawi. Kembali kepada hukum yang seterusnya, iaitu bacaan mim dan nun syiddah. Kalau dalam bahasa Melayunya, mim yang bertanda sabdu atau nun yang bertanda sabdu. Hukumnya diberi nama sebagai wajib didengungkan. Kalau dalam bahasa Arab disebut wajibal ghunnah, wajib dengung. Apabila berlaku bagaimana keadaannya? Mim yang bertanda sabdu ataupun nun yang bertanda sabdu. Contohnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Inna tadi. Innallah itu namanya wajibal ghunnah. Ataupun mim yang bertanda sabdu. Contohnya, itu summa. Jadi maknanya mim yang bertanda sabdu atau nun yang bertanda sabdu hukumnya wajibal ghunnah. Berapa lama nak baca ustaz? Dengungnya 2 harakat. Kembali kepada jenis-jenis idgham. Ia terbagi kepada 3. Yang pertama, idgham mutamathilain. Adapun yang kedua, idgham mutajanisain. Dan yang ketiga, idgham mutaqaribain. Yang pertama, idgham mutamathilain. Idgham bermaksud memasukkan, sedangkan mutamathilain bermaksud 2 huruf yang serupa. Ianya berlaku apabila bertemu 2 huruf yang sama, maka cara bacaannya hendaklah dimasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua dengan sempurna. Contohnya, rabihat tijaratuhum. Tengok, rabihat tijaratuhum ilaihim bihadiyah. Kemudian, fahallana aynama yuwajjih hula asaw wa kanu. Itu semua adalah idgham mutamathilain. Adapun yang kedua, idgham mutajanisain. Idgham bermaksud memasukkan, masih lagi kekal dengan memasukkan. Adapun mutajanisain bermaksud 2 huruf yang berhampiran jenis. Hampir tetapi tak sama jenis. Hampir dengan sejenis. Apa hurufnya? Iaitu apabila berlaku bertemu 2 huruf yang sama pada makhraj tetapi berlainan pada sifat. Makhraj sama, sifat berlainan. Maka cara bacaannya hendaklah dimasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua secara sempurna. Contohnya, walaqad tarakna, dal dengan ta. Ataupun ruddat ta'ifah, ta dengan ta. Kemudian, yalhath dhalik, sa dengan zal. Irkam ma'ana, ba dengan mim. Maka ini dinamakan idgham mutajanisain. Terdapat juga huruf ta yang diidghamkan ke dalam huruf ta secara tidak sempurna dengan idgham naqis. Contohnya, ahadtu, ta dengan ta. Basatta, basawta, masuk dalam ta, makhraj ta tetapi bunyi ta. Ma farradta, ma farradtum, bunyi ta. Begitu keadaannya. Kembali kepada hukum idgham yang ketiga, iaitu namanya idgham mutaqaribain. Idgham bermaksud memasukkan, masih lagi mengekalkan idgham itu sebagai memasukkan. Mutaqaribain pada bermaksud 2 huruf yang berhampiran sama pada makhraj dan juga sifat huruf. Makhraj sama, sifat huruf sama. Mengikut riwayat Hafs, riwayat yang kita baca di tanah air kita, hukum ini hanya berlaku apabila huruf lam dengan ra. Lam dengan ra. Contohnya, bal rafa'ahu. Jadi kita tak baca bal, kita baca bal rafa'ahu Allah. Kita baca begitu.
Kita tak baca Qur Rabbi, kita tak baca Qul Rabbi, kita baca Qur Rabbi. Masuk terus ke dalam huruf yang kedua. Begitu keadaannya. Jadi, adapun huruf kaf dengan qaf, qaf dengan kaf ataupun kaf dengan qaf. Contohnya, kita baca apa? Alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Qaf dengan kaf. Begitu kan? Itu keadaannya. Terdapat satu tempat di dalam Al-Quran yang dikecualikan daripada bacaan idgham, iaitu kalla bal ron. Sebab apa? Sebab saktah. Maka kita tak baca idgham di situ. Maka kita baca kalla bal ron. Boleh tak kita baca kalla bal ron? Yang tu kalau tidak saktah boleh baca. Tetapi di sini kita mesti baca dengan keadaan saktah seperti mana yang dibacakan oleh Imam Hafsun an Asim. Maka kita baca dan mengikuti cara bacaannya. Kembali kepada jenis-jenis mat. Ianya terbagi kepada dua. Yang pertama, mat asli. Yang kedua, mat far'i. Adapun apa erti mat? Apakah itu mat? Mat ialah bacaan panjang atau memanjangkan suara pada sesuatu bacaan. Terdapat 3 huruf mat, iaitu alif, waw dan ya. Ataupun kita sebut awi ataupun awiya. Boleh berlaku. Kita pulang kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mat terbagi kepada 2 pembahagian besarnya, iaitu mat asli dan mat far'i. Adapun mat asli bermaksud asal. Asal, asli, asal, asli, asal. Ianya merujuk kepada bacaan panjang yang tetap dengan kadar 2 harakat sahaja. Jadi maknanya mat asli 2 harakat saja. Tak boleh baca 4, tak boleh baca 6. Mat asli mesti 2 harakat sahaja. Ada kalam mat far'i bermaksud cabang. Furu' cabang. Ianya merujuk kepada bacaan panjang yang pelbagai atau melebihi 2 harakat. Lebih pada 2 harakat, itu namanya mat far'i. 2 harakat saja, mat asli. 2. Ataupun mat far'i melebihi 2 harakat. Ada bacaannya 4, ada bacaannya 5, ada bacaannya 6 harakat. Itu pembahagiannya. Hukum yang pertama di dalam pembahagian mat, iaitu mat far'i. Cabangnya nombor 1 iaitu mat wajib muttasil. Bermaksud bersambung atau berantai. Muttasil itu sendiri bersambung. Bersambung. Dia ataupun kita katakan berada dalam satu kalimah. Mat ini berlaku apabila salah satu daripada huruf mat bertemu dengan huruf hamzah dalam satu perkataan. Dibaca panjangnya sekadar 4, 5 atau 6 harakat. Seperti mana contoh, waja'a ataupun sawa'a ataupun ma'a ataupun yasha'u. Itu semua contoh-contoh mat wajib muttasil. Dia berada di dalam satu kalimah. Tanda mat bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimah. Adapun yang kedua, mat jaiz munfasil. Cuba tengok namanya, mat jaiz munfasil. Tengok pada munfasil. Munfasil bermaksud berpisah. Mat ini berlaku apabila salah satu daripada huruf mat bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 perkataan yang berlainan. Tanda mat bertemu dengan huruf mat di lain kalimah. Ataupun huruf mat bertemu dengan tanda huruf mat di lain kalimah. Dari dalam keadaan tersebut, contohnya apa? La uqsimu. La tu satu kalimah ataupun la tu satu perkataan. Uqsimu satu perkataan. Satu lagi. Inna anzalna. Inna satu perkataan. Anzalnahu satu perkataan. Okey. Wa ma adraka.
wama itu satu perkataan, adraka satu perkataan. Wa iza arada, wa iza satu perkataan, arada satu perkataan. Jadi dua perkataan. Maksudnya berlaku di dalam dua perkataan yang berlainan apabila huruf mat bertemu dengan huruf hamzah di dalam dua perkataan. Maka ini dinamakan mat jaiz munfasil. Hukum yang ketiga di dalam mat far'i, iaitu namanya mat arid lisukun. Perhatikan pada nota dan pada buku tuan-tuan dan perempuan sekalian. Apa maksud mat arid lisukun? Iaitu mat yang mendatang kerana sukun. Ianya berlaku apabila selepas mat asli ada satu huruf yang berbaris dan huruf tersebut disukunkan kerana waqaf ataupun berhenti. Sukun tu maksudnya mati. Dibaca dengan kadar 2 boleh, 4 harakat boleh, 6 harakat pun boleh ketika waqaf. Sekiranya tidak diwaqafkan, maka hukumnya kembali seperti hukum mat asli. Jadi dibacakan dengan 2 harakat saja. Jadi ketika waqaf saja, maka dia hidup sebagai mat arid lisukun. Maka kita boleh baca dengan 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu hujung-hujung tu semuanya dinamakan mat arid lisukun. Hukum yang seterusnya namanya mat lin. Lin bermaksud lembut. Hanya berlaku pada huruf mat sahaja, iaitu waw ataupun ya. Sebelum dua huruf tersebut mestilah berbaris fathah, maknanya berbaris atas. Dan selepasnya terdapat satu huruf yang berbaris. Ianya terjadi apabila mewakafkan huruf yang terakhir selepas huruf mat tersebut. Dibaca dengan kadar 2, 4 atau 6 harakat ketika wakaf. Sekiranya disambungkan bacaan, maka gugurlah hukum mat di situ. Contohnya, khauf. Begitu. Waw mati, sebelumnya bagi di atas. Kemudian al-bait, ya mati, sebelumnya bagi di atas. Quraisy, ya mati, sebelumnya bagi di atas. Naum, waw mati, sebelumnya bagi di atas. Itu hukum dinamakan mat lin, yang hanya melibatkan 2 huruf saja, iaitu huruf waw dan huruf ya di dalam huruf mat tersebut. Tidak melibatkan alif. Okey. Adapun huruf hukum yang kelima, iaitu mat iwaq. Iwaq ialah bermaksud gantian atau tukaran. Mat ini terjadi apabila mewakafkan bacaan pada akhir kalimah yang terdapat huruf berbaris fathatain, iaitu baris 2 di atas. Contohnya, fathan qariban. Qariban jadi qariba. 2 di atas tu jadikan 1. Dan menggantikannya dengan sebutan fathah biasa. Hanya dibaca panjangnya sebanyak dan sekadar 2 harakat sahaja ketika waqaf. Berlaku ketika waqaf saja. Kena ingat. Contohnya, hakiman dibaca dengan hakima. Contoh yang kedua, sami'an dibaca dengan sami'a. Ma'an dibaca dengan ma'a. Begitu keadaannya. Seperti contoh yang terdapat pada buku tuan-tuan dan perempuan sekalian. Adapun hukum yang keenam, namanya hukum mat badal. Badal itu sendiri bermaksud gantian. Ia terjadi apabila huruf hamzah bertemu dengan huruf mat pada awal kalimah. Pada asalnya berlaku pertemuan 2 hamzah, yang pertama berbaris dan yang kedua sukun. Dan kemudiannya hamzah kedua sukun tersebut digantikan dengan huruf mat dengan mengikut baris hamzah pertama bagi memudahkan bacaan.
Kadar bacaannya sekadar 2 harakat sahaja, mengikut riwayat Hafsun dan Asim. Contohnya, amana, asalnya apa? Mana, begitu asalnya. Ulu, dibaca asalnya ulu. Inaan, asalnya i'naan. Imanan, asalnya i'manan. Begitu. Ini antara hukum yang dinamakan hukum mat badal. Adapun hukum yang ketujuh, iaitu mat tamkin. Lihat pada buku catatan. Tamkin bermaksud tetap. Mat ini terjadi apabila 2 huruf ya bertemu dalam satu kalimah. Ya dengan ya bertemu dalam satu kalimah. Yang pertama berbaris syaddah. Maksud syaddah berbaris sabdu dan kasrah. Manakala huruf ya yang kedua berbaris sukun, iaitu mat. Dibaca dengan kadar 2 harakat sahaja. Contohnya an-nabiyyin. Tekan tuan. An-nabiyyin. Macam tu. Rabbaniyyin. Huyyitum. Jadi ini kaedah pembacaan mat tamkin. Nabiyyin. Begitu. Rabbaniyyin. Begitu. Boleh cuba, insya-Allah ya. Kemudian hukum yang ketujuh iaitu mat silah. Silah bermaksud sambung. Silah, silah, bukan mat silah. Silah, mat silah. Sod, mat silah. Mat ini terjadi apabila huruf ha dhamir. Cuba tengok ha dhamir. Ha dhamir, ha dhamir. Ha dhamir ini berada pada akhir kalimah atau kata ganti nama diri yang ketiga bagi lelaki. Syarat untuk menjadikan mat silah adalah huruf sebelum dan selepas ha dhamir tersebut berbaris sama ada fathah, kasrah mahupun dhammah. Dhammah tu baris di hadapan. Dibaca dengan silah atau mat ketika menyambungkan bacaan sahaja. Ianya terbahagi kepada 2. Adapun mat silah qasirah, setelah kita terangkan tadi, mat silah terbagi kepada 2. Yang pertama, mat silah qasirah. Qasirah bermaksud pendek. Terjadi apabila selepas huruf ha dhamir. Selepas huruf ha dhamir itu terdapat huruf selain daripada huruf hamzah. Dibaca dengan kadar 2 harakat saja ketika sambungkan bacaan. Contohnya, ila rabbihi ma'aba. Ila rabbihi ma'aba. Begitu. Itu contohnya. Adapun mat silah yang kedua, namanya mat silah tawilah. Mat silah tawilah bermaksud panjang. Tawilah, panjang. Terjadi apabila terdapat huruf hamzah selepas ha dhamir tadi. Dibaca dengan kadar 4 atau 5 harakat ketika sambungkan bacaan. Contohnya, azabahu ahad. Ha dhamir bertemu dengan alif, maka dibacakan panjang sekadar 4 ataupun 5 harakat. Wasaqahu ahad. Ha dhamir bertemu dengan alif. Jadi ini dinamakan mat silah tawilah, dibaca dengan kadar 4 ataupun 5 harakat. Boleh. Terdapat satu tempat di dalam Al-Quran mengikut riwayat Hafsun an Asim, seperti mana yang kita baca di tanah air kita ni, yang tidak disilahkan ha dhamir tersebut walaupun cukup syarat mat silah. Contohnya, wa in tashkuru yardahu lakum. Nampak tu? Contoh, wa in tashkuru yardahu lakum. Pendek, tak ada baca panjang tu. Begitu keadaannya. Terdapat juga satu tempat yang tidak cukup syarat mat silah tetapi disilahkan ha dhamir juga tersebut. Contohnya, wa yakhlud fihi muhana. Ganjilkan bacaan ni. Hanya ada pada satu tempat ini sahaja di dalam Al-Quran. Sebelum ha dhamir berbaris sukun. Jadi kita baca wa yakhlud fihi muhana. Begitu keadaannya. Adapun yang ke-8, hukum daripada hukum mat far'i ini, namanya mat faraq.
Mat ini terjadi apabila berlaku pertemuan dua hamzah pada awal kalimah. Hamzah yang pertama adalah hamzah istifham, iaitu hamzah pertanyaan. Istifham ni bermaksud pertanyaan. Manakala hamzah kedua adalah hamzah wasal, dibaca dengan kadar 6 harakat atau dibaca dengan tashil di dalam beberapa riwayat di dalam ilmu qiraat. Contohnya kita baca Allah. Okey. Yang kedua Az-Zakarain, ataupun yang ketiga Al-An. Ini namanya mad faraq. Adapun hukum mad far'i, daripada hukum mad far'i ini, hukum yang ke-9, namanya mad lazim. Lazim bermaksud kebiasaan atau pasti, merujuk kepada harakat mad yang wajib dibaca dengan kadar 6 harakat. Ia terjadi apabila salah satu huruf mad bertemu dengan huruf yang sukun asli atau tidak asli, yakni syaddah. Mad lazim terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, mad lazim kalimi, dan yang kedua, mad lazim harfi. Harfi bermaksud huruf, kalimi bermaksud kalimah ataupun perkataan. Dan setiap bahagian ini mempunyai dan mengandungi dua bahagian kecil, iaitu musaqqal, berat, dan mukhaffaf, ringan. Dia ada berat, dia ada ringan. Begitu keadaannya. Baik, kita tengok mad lazim yang pertama, iaitu mad lazim kalimi mukhaffaf. Iaitu mad lazim ini terjadi apabila huruf mad bertemu dengan huruf berbaris sukun dalam perkataan. Sebutan huruf selepas huruf mad dijelaskan tanpa diidghamkan. Contohnya apa? Al-an, kan? Ringan, kan? Ini namanya mad lazim kalimi mukhaffaf. Ringan. Mukhaffaf tu ringan, kena ingat. Adapun yang kedua, mad lazim kalimi musaqqal. Berat sikit yang ni. Musaqqal, berat. Mad ini terjadi apabila huruf mad bertemu dengan huruf berbaris syiddah ataupun syaddah dalam perkataan. Sebutan huruf selepas huruf mad tersebut diidghamkan. Contohnya ad-dallin. Nampak? Berat, kan? Al-haqqah. Itu berat tu. Khassah. Itu berat. Adapun yang ketiga, mad lazim harfi mukhaffaf, bagi pihak huruf yang ringan pula. Mad lazim ini terjadi apabila huruf mad bertemu dengan huruf berbaris sukun. Contohnya seperti di bawah, dan dia tidak diidghamkan. Dibaca macam mana? Contohnya qaf. Nampak ringan, kan? Yang kedua, nun. Ringan, kan? Cuba tengok yang huruf 3 pula. Ain, sin, qaf. Ringan, kan? Begitu keadaannya. Untuk kenal pasti hukum ini, mestilah diceraikan setiap huruf seperti yang tertera di dalam buku, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pembahagian hukum mad lazim yang keempat, iaitu mad lazim harfi musaqqal. Berat, kan? Dalam keadaan tersebut, kita boleh tengok mad ini terjadi apabila huruf mad bertemu dengan huruf berbaris sukun. Ianya berlaku dalam huruf pada permulaan surah ataupun disebut sebagai fawatihus suwar. Bermaksud fawatihus suwar bermaksud pembukaan surah-surah di dalam Al-Quran. Contohnya alif lam mim ta sin mim, alif lam mim ra. Begitu. Ini dinamakan fawatihus suwar, namanya pembukaan surah di dalam Al-Quran. Boleh tengok seperti mana contoh yang ada di dalam buku tuan-tuan sekalian. Untuk kenal pasti hukum ini, hendaklah diceraikan setiap huruf seperti di atas. Cuba tengok seperti mana yang digariskan dengan anak panahnya tersebut. Sekiranya huruf yang sukun bertemu dengan huruf yang berbaris dan hukumnya idgham seperti yang digariskan di atas, maka ia adalah mad lazim kalimi musaqqal, kerana musaqqal merujuk kepada bacaan idgham ataupun berat.
Selain itu, ada juga cara mudah untuk kenal pasti hukum ini sekiranya tidak diceraikan setiap huruf di awal surah, iaitu terdapat mim selepas huruf lam atau sin pada setiap gabungan huruf di awal surah tersebut. Apabila terdapat huruf berikut nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf, mim pada huruf potongan di permulaan surah, maka ia wajib dibaca dengan kadar 6 harakat. Manakala jika terdapat huruf ha, ya, ta, ha, ra, maka dibaca dengan 2 harakat saja. Huruf alif dibaca dengan tanpa mat. Begitu keadaannya. Hukum bacaan ra, ianya terbagi kepada 3. Yang pertama namanya ra'u tafkhim, ra tebal. Yang kedua ra'u tarqiq, ra nipis. Adapun yang ketiga, tafkhim atau tarqiq, boleh dibaca kedua-duanya sekali. Nak baca yang tafkhim pun boleh, nak baca tarqiq pun boleh. Kesemuanya ini dibagikan kepada 3. Adapun yang pertama namanya ra'u tafkhim, ra tebal. Ra berbaris fathah atau dhammah. Contohnya rasul dibaca dengan tebal. Kemudian Maryam tebal. Kemudian Al-Kautsar tebal. Yansur tebal. Ataupun Bil Kufr tebal. An-Nar tebal. Kemudian An-Nur tebal. Ataupun kita boleh tengok Amir Tabu. Kemudian Irji'i tebal. Kemudian Irhamna tebal. Adapun yang seterusnya Mirsadan tebal. Kemudian Firqah tebal. Kemudian Qirtas tebal. Ini kaedah cara pembacaan di dalam Al-Quran dari sudut hukum ra'u tafkhim, ra tebal. Adapun ra'u tarqiq, ra nipis. Selalunya kalau guru saya dulu pesan, apabila membaca ra'u tarqiq, kita senyumkan sedikit. Kiri bibir dan kanan bibir dilebarkan, maka dia akan sampai ke tahap ra'u tarqiq yang sebenar. Contohnya kita baca wirqun, nipis. Kemudian kita baca Fir'aun, Fir'aun ataupun Firdaus. Itu keadaannya. Bimusaitir, nipis. Dalam keadaan tersebut boleh tengok di dalam contoh yang tertera di dalam rajah yang ada di dalam buku tuan-tuan sekalian. Kemudian kita boleh tengok khair. Kita tengok khabir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qadir. Nipis, keadaan tersebut. Kemudian fasbir, fasbir, nipis. Adapun hukum yang ketiga iaitu tafkhim ataupun tarqiq, boleh baca tebal dan boleh baca nipis. Contohnya firqin, boleh baca firqin pun boleh, tak ada masalah. Begitu hebatnya hukum tajwid ini. Kemudian al-qitr ataupun mis, boleh baca mis, boleh baca mis, boleh. Boleh kita buat pilihan di antara baca tebal ataupun nipis. Begitu keadaannya. Adapun hukum lam pada lafzul jalalah. Apa maksud lafzul jalalah? Iaitu lafaz Allah. Allah dia terbagi pada 2. Yang pertama taghliz, tebal. Adapun yang kedua tarqiq, nipis. Dia bergantung dan tertakluk kepada huruf sebelumnya. Sebelum sampai ke kalimah Allah tersebut, kita tengok huruf sebelumnya barisnya apa. Adapun dibaca secara tebal, kita boleh tengok sebelumnya minallah, sebelumnya baris di atas minallah, ataupun masya Allah, tebal. Adapun fadlullah, tebal. Kemudian qalullahumma, qalullahumma, itu tebal. Itu namanya taghliz pada lafzul jalalah. Adapun tarqiq iaitu nipis pada perkataan apabila kita melafazkan lafzul jalalah kalimah Allah tersebut. Contohnya qulillah, dia jadi nipis, dan kita baca lagi illa billah, nipis. Ataupun amrillah, barisnya di bawah sebelum
kita nak memasukkan ke kalimah Allah, barisnya di bawah pada kalimahnya yang sebelumnya. Adapun qulillahumma, semua itu adalah nipis. Hukum yang seterusnya iaitu qalqalah. Sebab betul-betul bukan qolah-qolah, yang itu jadi Coca-Cola. Hukum seterusnya qalqalah. Qalqalah ni maksudnya apa? Bermaksud lantunan ataupun detakan bunyi yang dipantulkan apabila huruf qalqalah bertanda sukun atau berbaris ketika diwakafkan pada bacaannya. Huruf qalqalah terbagi kepada 5, ataupun qatbun jaddin, ataupun kita sebut qaf, ta, ba, jim, dal. Boleh juga kita katakan qatbun jaddin. Cuba hafal, qatbun jaddin. Okey. Kemudian ianya terbagi kepada 3. Yang pertama sughra, yang kedua kubra, yang ketiga akbar. Akbar ni riwayat yang lain. Ada yang menyatakan tidak ada akbar, cukup sughra dan kubra. Tetapi nak membezakan di antara sughra dan kubra ni ada yang lain sikit, iaitu akbar. Adapun qalqalah yang pertama namanya qalqalah sughra. Sughra ni saghir, iaitu kecil. Sughra bermaksud kecil, merujuk kepada lantunan yang paling kecil atau rendah. Ianya terjadi apabila huruf qalqalah bertanda sukun berada di pertengahan kalimah. Dia duduk tengah-tengah. Contohnya lam yalid, lam yalid wa lam yalid. Yalid yang kedua tu dinamakan qalqalah sughra, pertengahan. Dia bukan di penghujung ataupun ketika waqaf. Jadi itu namanya qalqalah sughra. Contohnya seperti mana yang tertera di dalam buku tuan-tuan dan perempuan sekalian. Contohnya kalau kita tengok qad kana lakum. Qad kana lakum. Ini huruf dal, qad kana lakum, dia lalu saja. Qad kana lakum wa khalaqnakum azwaja. Itu. Adapun qalqalah yang kedua namanya qalqalah kubra. Qalqalah bermaksud besar, merujuk kepada lantunan yang sederhana kuat. Kuat juga lantunannya. Ia terjadi apabila mewakafkan bacaan pada huruf qalqalah yang berada di hujung kalimah dan huruf tersebut tidak bertanda syaddah. Ya, tidak bertanda syaddah. Sukun pada huruf qalqalah ini merupakan sukun yang arid, iaitu mendatang, disebabkan wakaf padanya. Contohnya was-sama'i dzatil buruj. Ja tu, itu qalqalah kubra namanya. Kemudian wal yaumil mau'ud, inna rabbaka labil mirsad, qul huwallahu ahad. Itu yang hujung tu namanya qalqalah kubra. Adapun qalqalah akbar lain sikit. Ianya huruf qalqalah yang berada di hujung kalimah dan huruf tersebut bertanda syaddah, bertanda sabdu. Contohnya zalikal yaumul haqq, ataupun tabbat yada abi lahabin wa tab. Dia kalau boleh, suatu saya bertalaki dengan guru saya, di sini guru saya selalu bermain dengan tanda begini. Contohnya kalau saya baca zalikal yaumul haqq, selepas tepuk baru bunyi, baru lantun. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Begitu. Sekurang-kurangnya dia punya beat dia begitu. Sekarang kita masuk kepada topik tanda-tanda wakaf. Seringkali kita tengok di dalam Al-Quran, kita akan berjumpa dengan tanda-tanda ini. Wakaf bermaksud berhenti, seperti mana yang kita fahami, kan? Menyatukan ataupun menyatakan sesuatu, ayat tersebut diberhentikan bacaan pada akhir ayat atau pada pertengahan ayat. Di bawah ini seperti tanda-tanda berikut. Kita tengok tanda mim. Mim ekornya mendatar, ya? Ekor yang mendatar, mim yang ekor yang mendatar, seperti yang tertera dalam buku tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Namanya waqaf lazim, bermaksud mesti berhenti. You must stop. Jadi maknanya mesti berhenti di situ. Contohnya, tengok pada tanda yang kedua, iaitu
qaf lam ya ataupun disebut sebagai al-waqfu aula. Bermaksud berhenti lebih utama. Maknanya kalau ada tanda qaf lam ya ni, diutamakan berhenti. Jangan sambung-sambung. Maknanya utama berhenti. Kalau sambung boleh? Boleh, tapi tak utama lah kalau sambung. Begitu keadaannya. Adapun tanda yang kedua, yang ketiga, iaitu waqaf mu'anaqah. Titik 3 berada di dua tempat. Contohnya kita baca di dalam surah Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fi. Zalikal kitab ada tanda 1, 2, 3. Raiba fi, selepas fi tu ada satu lagi 1, 2, 3. Bermaksud waqaf ini namanya waqaf mu'anaqah. Boleh berhenti di salah satu tanda tersebut, namun tidak boleh berhenti di kedua-duanya. Jangan berhenti dua-dua tempat. Pilih di antara salah satu dua tempat ini. Okey, begitu. Adapun tanda jim saja, bermaksud waqaf jaiz. Boleh berhenti, boleh pula disambung. Boleh berhenti di situ, kemudian nak sambung daripada situ pun boleh. Begitu keadaannya. Adapun tanda yang seterusnya iaitu shad lam ya. Tanda shad lam ya ni bukan bermaksud sallallahu alaihi wasallam. Bermaksudnya apa? Al-waslu aula. Disambung lebih utama. Adapun tanda lam alif bermaksud adamul waqfi. Dilarang berhenti di situ. Begitulah tanda-tanda di dalam Al-Quran yang seringkali kita terjumpa dan kita berjumpa di dalam Al-Quran sewaktu kita membacanya. Kemudian kita berbalik kepada satu tajuk yang seterusnya, iaitu cara bacaan Hamzah Wassal mengikut resam Osmani seperti yang ada di tanah air kita. Hamzah Wassal ditulis dengan huruf alif dan diletakkan simbol seakan bentuk kepala huruf sad. Alif, di atasnya ada kepala huruf sad di atasnya. Huruf ini hanya terdapat di awal perkataan sahaja dan ia dibunyikan dan dibariskan ketika memulakan bacaan padanya sahaja. Sekiranya bacaan sambung dengan perkataan sebelumnya, maka gugur atau hilanglah hamzah tersebut dari sebutan baris. Hamzah wasal biasanya terdapat pada kata perbuatan iaitu fi'il dan kata nama iaitu isim. Seperti mana contohnya iaitu pada hukum yang pertama dalam cara bacaan hamzah wasal, iaitu hamzah wasal pada perkataan nama. Contohnya, cara bacaan hamzah yang dimulakan dengan alif lam ma'rifah. Kita baca al-qamar ataupun ad-duha. Ni alif lam ma'rifah ataupun disebut sebagai hamzah wasal pada kata nama. Adapun yang kedua, cara bacaan hamzah wasal pada kata nama yang tidak dimulakan dengan alif lam ma'rifah ialah dengan baris kasrah. Ia dinamakan isim nakirah. Contoh, ibnu, ismu, imra'i ataupun imra'ai ataupun imra'ati. Ini semua berada di dalam Al-Quran yang seringkali kita jumpa. Hamzah wasal pada kata perbuatan, iaitu fi'il, ianya melihat pada baris yang ketiga. Contohnya, baris yang ketiga itu kita tengok contoh pada perkataan ihdina. Macam mana nak baca sedangkan di alif itu tidak ada baris? Maka rujuk pada huruf yang ketiga di dalam kalimah tersebut. Kalau pada huruf tersebut barisnya di bawah, kita baca di permulaannya ihdina dengan baris kasrah, baris di bawah. Ataupun iqra, kita tengok kita baca dengan baris di bawah, sebab ia adalah merujuk kepada perbuatan. Sebab berbaris fathah ataupun kasrah, dia punya formulanya baris fathah ataupun kasrah pada huruf yang ketiga. Kemudian kita tengok kalimah irji'i, pada huruf jim tersebut kita baca dengan baris di bawah, maka di permulaan bacaan kita baca irji'i. Okay. Jika huruf ketiga berbaris dhammah, maka hamzahnya mestilah dibariskan dengan dhammah juga. Diikut Kalau huruf yang ketiga dhammah, maka dimulai dengan baris dhammah. Contohnya unzuru, kemudian uqtulu, kemudian urkus. Semua ini dibaca dengan dhammah. Terdapat 6 perkataan dalam Al-Quran yang tidak
mengikut kaedah asas di atas. Walaupun huruf ketiganya berbaris dhammah, hamzah asalnya tetap dibaca dengan baris kasrah. 6 perkataan tersebut iaitu imshu, imdu, kemudian iqdu, uddu, ibnu. Ini antara contoh-contoh di dalam pembacaan kaedahnya. Okey. Adapun iltiqa'us sakinain dan nun wiqayah ataupun nun wiqayah dipanggilnya. Iltiqa' sakinah ataupun sakinain, pertemuan, bermaksud pertemuan dua huruf bertanda sukun. Sukun dua-dua, mati dua-dua. Nun wiqayah ataupun disebut sebagai nun al-wiqayah, pada bererti huruf nun pengganti. Apabila tanwin bertemu dengan hamzah wasal ketika bacaan sambung antara kedua-duanya, maka cara bacaannya ialah dengan menukarkan tanwin berbaris dua tersebut kepada satu saja, satu baris saja. Contohnya apa? Kita tengok. Contohnya khairan al-wasiyah, buang satu baris. Cuba tengok. Buang satu baris, tambahkan nun, kemudian bariskan nun tu di bawah. Jadi kita baca khairanil wasiyah. Contoh lagi, qul huwallahu ahadunillah. Kita baca selalu baca macam tu kan. Qul huwallahu ahad. Ahad tu dia ahadun. Kemudian huruf selepasnya Allah. Macam mana baca? Qul huwallahu ahadunillah. Kita baca macam tu. Sebab apa? Formulanya buang satu tanda daripada dua tanda, dua di hadapan tersebut, kemudian tambah nun, kemudian bariskan nun itu di bawah. Jadi kita baca qul huwallahu ahadunillahus samad. Begitu keadaannya yang boleh kita ambil iktibar. Okey. Kemudian kita masuk kepada tajuk bacaan-bacaan gharib dalam Al-Quran. Apa maksud gharib? Maksudnya ganjil di dalam Al-Quran yang seringkali jarang-jarang kita jumpa. Kadang-kadang kita jumpa. Jadi dia ada beberapa hukum. Yang pertama hukum saktah. Saktah ni kita bacaannya tanpa mengambil nafas yang baru sewaktu di dalam pembacaan Al-Quran. Contohnya kita baca dalam surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida, tanpa mengambil nafas yang baru. Teruskan bacaan tersebut. Contohnya kita baca dalam surah Yasin. Selalu kita baca dalam surah Yasin. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza. Nampak? Jadi sekadar beatnya, kemudian sambung terus tanpa mengambil nafas yang baru. Okey. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu saktah. Jarang-jarang kita jumpa di dalam pembacaan Al-Quran. Adapun keganjilan yang kedua ataupun jarang-jarang yang kedua, gharib yang kedua di dalam pembacaan Al-Quran, iaitu hukumnya tashil, yang hanya di dalam surah Fussilat sahaja, iaitu pada ayat yang ke-44. Contohnya laula fussilat ayatuhu ahaq jami'u wa arabi. Dia asalnya a alif alif, tetapi dinamakan tashil, bermaksud memudahkan. Tashil itu mudah. Alif itu yang pertama dibaca dengan alif, yang alif yang kedua itu dibaca dengan ha. Jadi kita baca ahaq jami'u wa arabi. Itu namanya tashil. Cuba ahaq jami'u wa arabi. Okey. Adapun yang ketiga, keganjilan di dalam Al-Quran di dalam pembacaan, iaitu namanya ismam. Ismam itu bermaksud kedua-dua bibir dimuncungkan di dalam pembacaan pada kalimah yang akan kita bertemu, iaitu di dalam surah Yusuf pada ayat yang ke-11. Cuba tengok. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Ta'manna ala Yusuf. Bukan ta'manuna, bukan itu. Ta'man, hanya syarat saja. Syarat sahaja yang menggerakkan bibir kita dua ni, ismamkan dia. Jadi kita baca qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Jarang tu. Hanya terdapat pada surah Yusuf pada ayat yang ke-11. Adapun yang keempat, keganjilan dari sudut bacaan di dalam Al-Quran yang jarang-jarang kita jumpa,
iaitu namanya naqal. Contohnya kita baca di dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-11. Bi'salismul fusuq. Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Cuba. Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Begitu. Adapun yang terakhir, yang kelima, iaitu bacaan imalah yang terdapat pada surah Hud pada ayat yang ke-41 seperti bacaan ini. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Condong sikit. Condong sikit. Jangan baca wa qala rkabu fiha bismillahi majraha. Majra tak betul. Majra tu ghalib ataupun kebiasaan yang sepatutnya kita baca. Tetapi bila kita bacaan Al-Quran kita mengikut cara bacaan Hafsun an Asim, maka kita tiru dia baca. Dia bila sampai pada kalimah tersebut, dia membaca dengan wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Majri, bukan majra. Majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Satu tempat ni saja yang ada di dalam Al-Quran. Keganjilan yang keenam iaitu dari sudut ibdal. Ibdal itu bermaksud menukarkan huruf hamzah kepada huruf mad. Contohnya asalnya ituni, kita baca ituni. Hamzah tadi kita baca dengan ya. Jadi kita baca dengan ituni. Di dalam surah Al-Ahqaf, boleh rujuk Al-Quran pada ayat yang keempat. Kita baca ituni bi kitabim min qabli hadza. Jangan baca ituni. Ituni tak betul. Jadi kita mengikut kaedah riwayat Hafsun an Asim. Jadi kita baca ituni. Begitu keadaannya. Okey? Itu antara keganjilan-keganjilan ataupun disebut sebagai ganjil di dalam Al-Quran dan jarang kali kita berjumpa dalam Al-Quran. Tetapi dia ada di dalam Al-Quran. Okey. Adapun hukum yang seterusnya, hukum shad. Ini pun kadang-kadang kita jumpa dalam Al-Quran. Sering kali berjumpa. Sering kali berjumpa bagi yang sering kali membaca. Jarang kali berjumpa bagi orang yang jarang kali membaca Al-Quran. Hukum itu dinamakan shad. Huruf shad yang dibaca dengan huruf sin bertukar. Kadang-kadang shad di atas, kadang-kadang sin di bawah, kadang-kadang sin di atas. Seperti di dalam surah Al-Baqarah pada ayat wallahu yaqbidu wa yabsutu. Cuba tengok di situ dia tulis apa? Dia tulis sin. Jadi kita baca wa yabsutu sin. Kita tak baca wa yabsutu. Jadi maknanya kita baca dalam keadaan sin di situ. Sekiranya terdapat huruf sin kecil di atas atau di bawah huruf shad, maka ianya boleh dibaca dengan dua cara. Nak baca dua boleh. Satu dengan sin boleh, dengan shad boleh, tak ada masalah. Sama ada dibaca dengan huruf sin atau dikekalkan huruf shad. Namun huruf yang berada di atas adalah lebih diutamakan untuk membacanya. Maknanya utamakan huruf di atas. Kalau sin di atas, baca sin. Kalau shad di atas, baca shad. Adapun contoh yang kedua iaitu dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-69. Iaitu wazadakum fil khalqi bastah. Bastah. Sebab sin di atas, utamakan sin tersebut. Nak baca shad boleh? Boleh, tak ada masalah. Adapun contoh yang ketiga dalam surah Tur. Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Tengok. Shad, di bawah shad itu ada sin. Jadi kita nak utamakan yang mana? Nak baca shad boleh, nak baca sin boleh. Boleh baca musaitirun boleh? Boleh. Nak baca musaitirun boleh. Lebih diutamakan. Tetapi sin itu adalah pilihan kepada kita sekalian. Peringatan, bacaan-bacaan ganjil ini mestilah diambil daripada guru secara bertalaqi. Apa maksud bertalaqi? Berjumpa dengan guru untuk mentasihkan bacaan kita. Yang guru itu mestilah ada autoriti dalam ilmu Al-Quran agar tidak melakukan kesilapan di dalam bacaan. Allah Ta'ala alam. Mudah-mudahan ada manfaat. Alhamdulillah. Syukur banyak-banyak kepada Allah SWT di atas apa yang kita kongsikan. Mudah-mudahannya ianya memberi manfaat, menjadi panduan dan pedoman kepada kita sekalian sebagai manusia yang meletakkan diri sebagai jilul Al-Quran, generasi Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita dengan Al-Quran yang kita pelajari
walaupun dalam keadaan nota yang ringkas ini, tetapi ianya sangat memberi manfaat dan akan membuahkan hasil yang baik di dalam kualiti pembacaan dan di dalam memotivasikan kita sebagai orang yang menyintai Al-Quran di dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Al-Quran ini menjadi teman hidup di dunia dan menjadi teman hidup kita di alam sunyi, iaitu di alam barzakh, dan dia akan menyerikan kehidupan kita dengan cahaya yang indah di dalam barzakh sehingga menjadi syafaat kepada kita sampai ke syurga Allah SWT. Tahniah kepada tuan-tuan dan perempuan sekalian yang mengikuti video tutorial pembacaan Al-Quran ini dan pembelajaran ilmu tajwid. Mudah-mudahan berfaedah kepada kita sekalian. Sebar-sebarkan kebaikan dan sebar-sebarkan ketaatan kepada Allah SWT, insya-Allah. Sekian daripada saya, Meja Ustaz Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.